الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Surah 18 dari yang ke-5 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan telah diisyaratkan kepadanya oleh pendukung syariat Rasulullah sallallahu wasallam alaihi, inna an-nara idza dakhala al-qalba infasaha wa ansharahat hingga akhir hadis. Artinya sesungguhnya cahaya hidayah apabila sudah masuk ke dalam hati hamba Allah, jadi lapang dan luas dan legalah hatinya, hati hamba Allah yang dicampurkan taufik hidayah di dalam hatinya. Dan ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, adakah bagi orang yang hati dia sudah terbuka, hati dia sudah luas, lapang, tanda dan alamat supaya diketahui dengan dia? Apakah tanda orang yang hati dia terbuka? Apakah tanda orang yang hati dia maknanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hidayah, dengan cahaya taufik? Apakah tanda dia? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri daripada negeri palsu yang penuh dengan tipu daya, yakni dunia, dan kembali ke negeri yang kekal akhirat. Dia menjauhkan daripada dunia yang palsu, dunia yang penuh dengan tipu daya, dan kembali ke negeri akhirat yang kekal, serta bersiap untuk menemui mati dengan amalan yang soleh sebelum datang mati. Ini tanda orang yang Tuhan campur taufik hidayah. Hati dia tambah lagi dah kepada dunia yang sementara. Hati dia nak kepada akhirat yang kekal, dan dibuat persiapan untuk hari yang kekal, untuk persiapan untuk akhirat sebelum daripada tiba matinya dengan amalan yang soleh. Ini tanda orang yang hati dia Tuhan campur taufik dan hidayah. Sebab dia dalam masalah pandangan mata kasar ni, dia setakat dunia je, pandangan mata kasar. Tapi kalaulah Allah dah campur nur hidayah di hati, maka boleh dipandang dengan pandangan hati, maka pandangan tu pandangan yang jauh, itu pandangan sampai ke akhirat. Bila pandangan jauh sampai ke akhirat, yang mana dunia ni adalah tempat kita buat amal bekal akhirat, maka hati dia pun tuju kepada akhirat, buat persiapan untuk akhirat. Dunia hanya sementara. Ini apa ni? Orang yang Allah Ta'ala campur taufik hidayah ke dalam hati. Jadi kita sendiri pun samalah. Jadi kita nak ke agama ni, kita sungguh ke agama kerana kita nak buat bekal, persiapan untuk menghadapi hari yang kekal, iaitu hari akhirat. Ini memang kita tempuhi perasaan hati yang seumpama ni. Dan memang kita dalam membuat persiapan dengan amal soleh sebelum daripada tiba hari mati. Ini apa ni? Keinsafan, kesedaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jalan mana sebenarnya yang sebenar-benar kita ni buat amal ibadah, hak jalan akhirat yang sebenar. Sebab sebab acak-acak kandidat, hak 73 golongan ni orang Islam belaka. Bila orang Islam memang dia percaya akhirat, bila orang Islam memang dia bekal untuk akhirat, tapi 72 tu tak jadi pun, jadi neraka. Jadi kita yang dapat petunjuk cahaya nur hidayah tadi ni, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita manakah jalan yang sepatutnya kita tunggu. Mana jalannya? Jalan Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi persoalannya, mana jalan sekalipun bila dia mengaku orang Islam, mana dia mengaku jalanan dia Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun akan mengaku bahawa dialah ahli sunnah wal jamaah. Dia mengaku bahawa dialah yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, walaupun Quran hadis tu tak ada dia pun belakang. Mana orang terang-terang tak ambil Quran hadis pun dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Bila dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, buat program seminar untuk memantapkan ahli sunnah wal jamaah, sebut kata ahli sunnah wal jamaah, Quran hadis lah. Dan macam mana dia Quran hadis bawa belakang, dia mengaku ahli sunnah wal jamaah, inilah sama dengan 72 golongan. Dan 72 golongan ni termasuk hak bubuh Quran di belakang, dia semayang, dia puasa. Hak Mekah saya kira pada datang ke dia je. Kita ni 20, 25 20, 30 apa boleh pergi. Ikut pada hak dia diberi itulah. Sebab apa? Lama nak pergi mengerjakan haji. Mana semayang belaka, puasa belaka, mengerjakan haji belaka, tapi sebenar tak jalan. Ini kena tilik kepada sebagaimana yang disusun oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Amilin. Ini lagi kita nak adab bulan Ramadan ni. Sungguh belaka. Sungguh belaka. Nak adab bulan Ramadan sebulan lagi. Nak bulan Ramadan tu cerita semua ni. Kita nak adab bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh kesucian, bulan yang mengkifaratkan dosa kita, bulan yang memerdekakan kita daripada api neraka. Bukan setakat hadap bulan Ramadan berganda ni sebuah bulan di tempat kita, cari Mekah. Cari Mekah. Dan Mekah bukan Ramadan je, tempat tu berganda dah semua-semuanya. Didapat kelebihan berganda. Tempat tetap dah. Bulan Ramadan pula, bayangkan. Sebab tu orang paling mahal sekali. Raya-raya tak ada. Raya Mekah balik lepas raya. Lepas tu balik tanah air dia kembali kuat agama. Suka tu juga. Hak ubah Quran belakang gitulah. Hak riak wujud takabur kekal gitu. Riak wujud takabur tak ada ilah-ilah. Tu kita kena baliklah, kena muhasabah. Jalan kita jalan sebenar atau tidak. Kalau jalan sebenar, la'allakum tattaqun. Ni bila apa tahu baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun. Orang yang puasa dia akan menjadi orang yang bertakwa. Puasa di tanah haram Mekah lagilah kuat takwanya. Mana takwanya? Tinggal buat segala tuan perintah, tinggal segala tuan larang. Zahirnya, batinnya. Hak tu hak Ramadan. Ni hak kita dah sama-sama ni semayang. Semayang pun samalah. Orang semayang, orang yang mana lady semayang sungguhnya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hak Ramadan di sebulan je, hak semayang tiap-tiap hari. Orang yang semayang dia akan tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala, zahirnya, batinnya. Bila kita semayang semua nak tinggal ni, boleh tinggal ada maksiat zahir batin. Boleh tinggal ada riak, ujub, takabur, tak boleh tinggal. Kita kena muhasabah balik. Sebab ini hak dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Hak tahu nyata dalam Quran ni benar. Tapi kenapa kita tak dapat? Kita kena kira jalan kita tu betul ke tak betul sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila dapat kesedaran keinsafan, kita nak pilih jalan tu sangat mustahab. Nak pilih jalan mana jalan yang sebenar tu sangat mustahab. Kena ada bimbingan. Maka bimbingan besarnya antaranya adalah kitab Minhajul Abidin.
Dibimbing daripada keinsafan mula-mula. Lepas tu jalan mana yang kita nak pilih, akan kita di hadapan. Yang pertamanya, pergi kepada akidah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang insaf, orang yang sedar, terutama sekali orang muda-muda, mari keinsafan. Mari keinsafan orang muda-muda nak ke agama. Dia perlu kepada bimbingan. Sebab apa? Perjalanan dia panjang ada orang muda ni. Perjalanan dia panjang, kena bimbingan. Sebab orang muda ni semangat. Kena atur molek semangat. Kena letak atas garis dia molek semangat. Jangan kita gunakan semangat dia hanya untuk semangat gitu je. Kena bimbing dia. Kita ni duduk dalam negara macam Malaysia ni dengan pendidikan agama tak lengkap. Kebanyakannya dalam bab ilmu agama ni cetek. Hak mana ada ilmu agama lengkap, alhamdulillah. Hak mana sedar ilmu agama cetek, kita kena tekan. Kita orang muda ada keinsafan, tiap-tiap minggu 3 ilmu tetap. Tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya tetap 3. Kalau tak ada 3 ilmu ni, tinggal semangat siapa bila-bila. Hak 3 kelas tetap dah. Kurang-kurang lah. Kalau tidak cukup lagi tu, kurang-kurang. 3 ni tetap dah. Hak kurang-kurang ni. Kadang-kadang kalau tak ada bimbingan seumpama ni, kadang-kadang bukan 3 kelas tiap-tiap minggu. Banyak jugalah garis. Tiap-tiap maghrib memang ikut kelas semua. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang muda semangat. Tak pernah hadir pun kelas ilmu agama. Semangat. Kalau kata kita pergi berjuang, mati. No, sanggup mati. Sanggup mati ya, bukan barang. Tapi kelas ilmu, satu kelas pun tak hadir. Sebab apa ni? Tak ada bimbingan. Memang dia ada semangat agama, dapat kesedaran agama, tapi bimbingan tak ada. Maka orang yang ini faham dalam bab agama ni, dia kena bimbing. Terutama sekali di kalangan orang-orang yang mengajar agama, dia kena bimbing. Buat pegang dengan orang muda, selain daripada ikut orang muda, ikut orang muda ni makan lah kadang-kadang. Bakar tu, bakar ni, tak apalah lah, tak makan, tak masalah. Bakar kambing ke, bakar unta ke, kau pandai lah. Tapi kena tekan, kita orang muda, kita kena gunakan masa untuk memastikan bahawa kita mesti menghadiri majlis ilmu. Kalau tetap dah tadi 3 pegangan tauhidnya, lepas tu semayang tiang agama, malam Isra Mi'raj kalau ceramah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, terima kewajipan agama yang paling besar itu sembahyang. Tekan dalam bab sembahyang tiang agama. Kemudian tekan berkaitan keikhlasan. Atau ngaji pula ilmu tasawuf. Kalau kita sebut tadi tu kurang-kurang 3 kelas mesti ada dalam seminggu, kurang-kurang. Tapi kalau tak ada bimbingan daripada muda, lama, tua-tua, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sama saja. Bukan kata nak bawa keluarga, nak bawa diri pun tak lepas. Sepatutnya bila kita lama duduk dalam, kita orang Islam, mu'ayyad kita Islam tetap dah. Kita duduk dalam jemaah agama, jemaah yang memperjuangkan agama. Kurang-kurang kita atas rumah boleh diterima tau. Berapa? Kita mengaji pegangan. Mayabang kita comel. Fatihah tahiyat kita betul. Hati kita pun ikhlas, boleh diterima dalam rumah. Kurang-kurang. Sepatutnya bos Surabaya tu boleh diterima tau. Walaupun dia tidak ada didikan agama asalnya, tapi dia disedar jalanan agama, dia belajar. Tapi siapa ketua? Ada juga siapa ketua, tak ada perubahan. Sama saja. Semata-mata tinggal semangat. Sebab apa ni? Tak ada bimbingan. Kita berjuang agama ni, kita berjuang agama itu di antara jariah yang besar. Sebab kalau kita berjuang agama, tertegaknya agama, bila tertegak agama, maka jalanan agama ini jadi luas. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kita yang berjuang ni dapat pahala walaupun kita mati dah. Itu jariah yang besar.
Bila agama kuat, majlis ilmu pun kuat, ilmu agama kuat, kita tak ada orang mati pun kita dapat pahala. Tapi intinya kita ada pegangan. Pegangan ahli sunnah wal jamaah itu asas dia. Kita mengaku masing-masing tadilah. Buku Quran belakang pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dengar sekalian. Buat program ahli sunnah wal jamaah. Nak kata pun nak memantapkan ahli sunnah wal jamaah, dia pun mengaku kita ahli sunnah wal jamaah. Mana tunjang tapak yang kita boleh letak bahawa kita ni ahli sunnah wal jamaah? Kita ngaji kitab mana dalam bab usuluddin? Kena ada. Sebab ni asas sekali ni. Sebab ni asas sekali. Kalau kita mengaji kaedah sifat 20, sekurang-kurangnya kita kata kitab mana yang kita khatam dah, kitab mana yang kita sudah masak dah, kita palasi kitab mana untuk betul-betul memastikan kita ni ahli sunnah wal jamaah, bukan setakat mengaku saja. Sebab kalau tak lepas dalam bab pegangan, berat lagi ni berpegang dengan akidah yang kufur, tidak akan dapat syafaat, walaupun syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan dapat syafaat. Walaupun anak kita anak yang soleh, belajar agama molek, amal agama molek, tapi kita sebagai ibu bapa tidak berpegang dengan akidah yang sebenar, tidak ada kebaikan pun, tidak ada satu pahala pun dapat pada kita. Sebab apa? Nak dapat pahala asasnya mesti ada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemas itu pergi pada tiang pula, tiang agama sembahyang. Kemas itu pergi pada keikhlasan, bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebut minggu lepas kita ada dua, ilmu kemudian amal. Tapi sebelum cerita beramal, cerita berilmu dulu. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahawa 30 tahun dia mujahadah dalam agama ni, 30 tahun. Abu Yazid Al-Bustami Sultanul Arifin, raja kepada awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 30 tahun dia mujahadah dalam agama. Hak paling sukar adalah ilmu. Hak paling sukar adalah ilmu. Sebab kita kosong, kita nak cari ilmu. Dari ilmu ni dia ada dia punya peringkat-peringkat dia. Ilmu mana apa semua. Patut cari guru yang macam mana, kitab yang macam mana. Sini kadang-kadang dalam bab ilmu sendiri pun kadang-kadang tak lain dah. Belajar ilmu agama, kadang-kadang guru bawa salah. Bukan salah dalam bab syariat, kadang-kadang salah dalam bab pegangan. Itu betul benar dah tu. Dia kata kita betul benar, mana kita tahu jalanan tu salah. Kita ikhlas nak ke akhirat sebab kita dapat kesedaran ni. Kita belajar sampai peringkat sampai berperingkat, tak kena anak kadang-kadang dia kata. Tak kena anak. Anak tak kenapa belajar ni. Tak kena, anak tak kenapa. Apa? Anak tak bangun lagi dia sedih surah dah. Lepas subuh nak ikut kuliah. Lepas subuh nak ikut kuliah. Kemudian balik kerja, tak ada rumah, pergi tempat ngaji dulu, ngaji lepas asar. Mari dah ngaji lepas asar pula. Lepas selesai ngaji bawa balik rumah. Balik rumah sekejap, siap-siap lagi suara pula kelas garis. Lepas kelas garis ikut pula kelas isyak. Di balik rumah dia, anak tidur dah. Dia kata, bini dia kata, anak tak kena ayuk. Berapa? Kuatnya ngaji. Pagi tu kerja lah. Tapi sebelum pergi kerja tu, di surah tu belum subuh kita. Sebab apa? Nak ikut kuliah subuh. Sungguhnya ngaji agama bertahun-tahun seumpama tu. Jujur, ikhlas, betul benar kerana Allah. Tiba-tiba salah pula jalan. Ni Abu Yazid Al-Bustami mengatakan 30 tahun mujahadah dalam bab agama, hak paling payah adalah dalam bab ilmu. Sesat bab ilmu nak amal pula. Kadang-kadang amal ni payah pula. Hak pegang kita pegang lah. Hak semayang kita comel bab orang apa. Hak dalam ni pula kita ngaji dalam bab keikhlasan. Kita ngaji riya, ujub, takabur ni sifat ahli neraka. Tapi kita tak buat riya, ujub, takabur.
Sebab tu orang ngaji agama ni, hak tauhid fiqh tu tetap dah. Dia sangat penting dalam bab keikhlasan. Sebab kita kalau takabur, kita tak kenal apa dia takabur. Kita kau boleh ilmu, kau rasa besar diri. Kau boleh ilmu, kau rasa besar diri. Sebab apa ni? Tak lengkap tiga ilmu dengan ilmu tasawuf. Kalau lengkap pun tak beramal. Sebab apa? Sebab kotor takabur ni orang tak nampak. Bila kotor takabur orang tak nampak, jadi kita tak bisa nak buang. Bila kita Tuhan kurniakan ilmu dalam keadaan takabur tak hilang, dalam keadaan takabur kita jadikan kekal sebagai sifat kita. Manapun orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, orang panggil. Nabi bersabda, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk, maka tidak bertambah daripada Allah, melainkan bertambah jauh lagi. Lebih jauh daripada Allah, lebih jauh daripada orang jahil. Jadi itu pergi pada amalan. Ada orang tanya, dia kata payah nak ikhlas dalam perjuangan. Betul, kadang-kadang kita tengok dalam perjuangan ni macam-macam hal, macam-macam perangai kok dalam perjuangan agama. Bukan hak bawah-bawah, hak atas-atas, macam-macam. Hak perjuangan, hak karut sekali lah tu. Dia nak gomor warna pun, dia nak gandeng kursi, gandeng meja pun. Dia main pasal mana ada masalah, sebab dia bukan perjuangan agama. Kita perjuangan agama. Duduk atas tu, tapi macam-macam perangai. Kadang-kadang yang tinggal perjuangan agama tu bukan orang ni sekejap-sekejap dalam perjuangan agama, lama. Ni perlu kepada 3 ilmu ni, kemudian perlu pada 3 amalan. 3 ilmu, pegangan, semayang biar semayang tiang agama sungguh, lepas tu hati biar ikhlas sungguh, perjuangan kerana Allah, dengan ilmu dan dengan amal tu sendiri. Orang semua ni insya-Allah diselamat. Tapi kalau tak ada 3 ni, dia tak pakai daripada awal lagi. Cuma Allah Ta'ala berzahirkan kemudian. Allah Ta'ala berzahirkan kemudian. Kita biasa dengar satu hadis yang panjang, cerita berkaitan dengan orang ni, dia ahli neraka dah. Amalan dia amal ahli neraka. Dia neraka tu sasta je, tapi tercatat dah azalinya dia ahli syurga. Maka dia insaf kemudian, dia mati di ahli syurga. Ada orang ni dia beramal dengan amal ahli syurga, dia dengan syurga nesjengkah dia lagi dah. Tapi ini telah tetap pada azal dia ahli neraka, akhirnya dia berubah, dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati dalam keadaan neraka. Antara 2 ni dalam syarah hadis menceritakan bahawa hak banyaknya hak yang pertama. Ni banyaklah. Daripada dia tak ada agama, tiba-tiba dia insaf, dia berubah, dia ikut jalan agama yang sebenar, hak tu ramai. Adapun yang kedua, hak jalan sebenar, tuan tarik balik hidayah sedikit sahaja. Sebab Allah Ta'ala malu nak tarik hidayah yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Tu ada mula-mula molek jadi kediam, dia terbalik tinggal perjuangan. Itu bukan molek, bukan dia molek daripada awal. Hakikatnya dia sudah karut daripada awal, cuma Allah Ta'ala perzahirkan kemudian. Allah hanya memperzahirkan kemudian. Sama contoh kita kata orang belajar ilmu agama molek, tiba-tiba kemudian dia sanggup jual ilmu agama dia untuk setengah dunia. Dulu molek. Orang seumpama ni, dia belajar tu niat asal tak betul dah. Bapa belajar agama nak cari kesenangan hidup. Bapa belajar agama, dengan ilmu agama ada sijil agama tak mengganggu, ada sijil ilmu dunia belum tentu dapat kerja. Kebanyakan orang mengganggu tu hak sijil ilmu dunia. Apabila ada sijil ilmu agama tak mengganggu dah, maka dia niat belajar dia untuk dapat sijil, untuk dapat kesenangan dunia, dia belajar tu neraka dah. Bukan masa dia jual ilmu agama tu dia neraka, dia belajar tu neraka dah. Cuma tak zahir kepada kita, Allah menzahirkan kemudian. Ini pengajaran kepada kita. Orang jalan perjuangan agama duduk atas dah, macam-macam perangai. Kita telik pada kita sendirilah. Perjuangan kita, keikhlasan dalam perjuangan, dia kata payah. Memang keikhlasan dalam perjuangan payah. Bagi siapa ni? Bagi orang yang ada ilmu berkaitan keikhlasan. Nak jaga keikhlasan dalam perjuangan. Kita berjuang apa pun lillahi ta'ala.
Kita korban pun lillahi ta'ala, memang payah. Sebab itu kerja syaitan tau, digoda kok lain. Tapi kalau kita berjuang tapi ilmu berkaitan ikhlas kita tak belajar, apa dia riak, sebalik lawan pada ikhlas kita tak belajar, payah nak dapat keikhlasan. Bukan payah, tak payah ikhlas lah. Apa tak reti pun ikhlas tu apa. Tak payah ikhlas. Lepas tu juang tu dapat nama sudah lah. Lama duk cerita dia lah selama kening. Kalau tak kena dia ni baru orang muda-muda ni, kediang ni barunya sedar. Dulu kita lah, kita korban segala-galanya. Cerita orang mana apa tu, tidak ada keikhlasan. Tapi dia berjuang tu banyak mana pengorbanan dia. Sebab tidak dilengkapkan dengan tiga ilmu, tauhid, fiqh, kemudian tasawuf. Dalam rupa perjuangan agama sudah banyak pengorbanan yang dilakukan, sia-sia, tiada balasan akhirat. Ini bukan orang yang buat amal soleh untuk bekal akhirat. Ini orang tertipu, rebah dalam permulaannya dapat petunjuk. Sebelum ada orang rebah awal-awal, orang paling takutnya rebah sesat dalam cahaya. Dia sudah dapat petunjuk agama, dapat keinsafan, tapi dalam perjalanan tu dia ubah. Dalam perjalanan tu dia terpesong, dalam perjalanan tu dia selewih. Kau ni apa paling takuti? Sebab apa? Orang seumpama ni lah paling payah kita nak sedarkan balik. Sebab dia beranggapan bahawa dia duduk atas dalam landasan yang sebenar. Sebab itulah kita daripada awal mengaji sampai ke sudah, kita kena lengkap ketiga-tiga ilmu. Kita kena ulang-ulang, belajar untuk diri kita. Lepas tu kita nak bawa keluarga kita pula. Hak jumpa-jumpa, hak pengalaman, hak lepas-lepas dah kadang-kadang siang lah. Lama duduk dalam rupa agama, tapi hakikatnya pegangan pun tak ada. Sebab kadang-kadang orang yang bimbing agama sendiri tidak menekan. Cerita agama, cerita perjuangan agama, cerita kesempurnaan agama, kesyumulan agama, tapi tak tekan tapak agama, tiang agama, tempat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala hati. Cerita bab agama, cerita bab kesempurnaan agama, tapi tapak agama akhirat, tiang agama semayang, tempat tilikan Allah hati. Kita orang yang mengikut ni, ialah kita tidak reti apa satu. Jadi kita harap kepada orang yang bimbing tadilah. Lepas tu tanggungjawab pada orang bimbing, orang yang baru nak insaf, nak sedar, orang muda-muda nak insaf, nak sedar, kena bimbing boleh. Kena susun boleh. Apa kau jalan yang sepatut kena pilih. Ilmu yang macam mana, guru yang macam mana, kitab mana yang kita kena ngaji dulu. Takut jadi agama tu ada je. Macam kita nak ada bulan Ramadan lah. Ibadat lah. Kau ada lah. Adat pun banyak. Time Ramadan mari majlis surah, baru nak sibuk tarawih. Rajin kalau tarawih sunat, bukan wajib-wajib pun. Lama kening sejik surah nak bunyi kuliah garis, apa tak mari. Lepas tu wajib fardu ain. Lepas tu main tarawih rajin sangat. Ni dah kata ke masa bulan Ramadan tarawih ni, kalau tazkirah bulan Ramadan tarawih seumpama tu, dia kata perambak orang. Orang mari tarawih pemuju, dia kata gitu pula. Ni tak lah ni, bukan kadang-kadang bulan Ramadan kan ada kata tazkirah. Nak setuh tu, mana kita ni mari sejik kan mari tarawih saja. Hak mari sejik masa tarawih itu, mana takkan boleh mari masa garis tiap-tiap malam. Bukan tiap malam pun dah apa. Memang kena ada lah mari sejik ni masa kuliah maghrib. Kuliah maghrib dengan semai tarawih. Senang kuliah maghrib daripada main tarawih. Kuliah maghrib, tarawih lepas isyak. Mana senang? Oleh kepada masa senang garis. Kita hadir kuliah maghrib pula, hanya duk congok je. Kita semai tarawih, bangun duduk. Mana penat? Kita hadir kuliah maghrib, kalau dah kerja sehari tu letih, nera pun tak ada orang marah. Bukan macam nera masa kita sekolah dulu. Nera sekolah, bedok apa ni? Cikgu gandeng dengan pemandang kapur. Yang begitu, tak ada pemandang kapur.
Kita nera dalam kuliah agama, tak ada orang kita. Tapi kalau mati agama boleh nera? Tak boleh. Tapi rajin buat sunat. Sebab apa hak wajib ada nak mari? Itu adat orang panggil. Itu adat, bukan ibadat yang sebenar. Maknanya kita kena selalu tekan. Kena selalu tekan berkaitan dengan ilmu, kemudian berkaitan dengan amal. Untuk memastikan bahawa kita dapat keinsafan, kesedaran, kita sepanjang masa duduk atas landasan garisan ahli sunnah wal jamaah, sama dalam bab pegangan, dalam bab amalan zahir, dalam bab amalan hati. Moga-moga kita buat amal tu betul amal sebagai bekal hari akhirat kita, amal soleh persiapan sebelum daripada tibanya hari kita mati. Ilmu satu, yang kedua amal, dan insya-Allah dalam kitab ni dia akan susun. Jadi cerita-cerita sebelum 2-3 minggu ni sebagai iklan lah kita kata. Apa yang saya cerita tu insya-Allah kita akan jumpa di hadapan. Kita akan jumpa di hadapan susunan sebagai yang disebut tadi. Tersebut tu sebagai apa? Iklan apa panggil? Cerita tu kan, cerita dia sebelum siapa masa cerita TV tu kan dia ditayang tu. Gazet apa? Gazet. Kurang gitulah. Ini kira gazet apa yang ada di hadapan mengikut susunan yang ada dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.